Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan para jemaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diredai di dunia dan di akhirat. Pada hari ini, hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Meraih Hasil Tarbiyah Ramadan. Hadirin sidang Jumaat sekalian, Ramadan kini di penghujungnya. Sebulan sudah kita menjalani ibadah di bulan Ramadan yang diberkati ini dengan pelbagai amalan ibadah, khususnya puasa, bacaan Al-Quran, zikir, infak, sama ada sedekah mahupun zakat, melazimi qiyamul lail dengan pelaksanaan solat sunat tarawih, witir dan lain-lain solat sunat. Kesemuanya dilaksanakan dalam menjunjung seruan serta perintahnya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183 yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Takwa merupakan tujuan yang menjadi ukuran keberhasilan daripada ibadah puasa, atau apa yang disebut hari ini sebagai Key Performance Indicator, KPI, iaitu petunjuk-petunjuk prestasi utama. Justru bagaimana dengan prestasi iman kita kian berakhirnya Ramadan ini? Bimbang dengan situasi orang-orang berpuasa sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW melalui hadisnya yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa daripadanya melainkan lapar, dan boleh jadi orang yang qiyam itu tidak mendapat apa-apa daripadanya melainkan hanya berjaga malam. Riwayat Ibnu Majah. Takwa adalah soal hati atau rahsia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun tahap ketakwaan dapat kita nilaikan melalui petunjuknya. Apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Takwa diartikan sebagai kesolehan atau ketaatan dalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, takwa itu adalah kamu sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya, dipatuhi dan tidak diderhakai, disyukuri dan tidak diingkari. Ibnu At-Tailah Al-Sakandari membahagikan takwa kepada dua, iaitu zahir dan batin. Zahirnya dengan menjaga had atau batas syarak, dan batinnya dengan niat yang ikhlas. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, Ramadan sebagai bulan tarbiyah mengajarkan sifat ketekunan dan ketelitian dalam beribadah, sama ada secara zahir maupun batin. Puasa yang dijalani hakikatnya bukan saja sekadar menahan lapar dan dahaga. Akan tetapi puasa itu dilaksanakan dalam segenap upaya, dan setiap anggota zahir di mana mata, telinga, tangan dan kaki berpuasa sambil menahan keinginan nafsu yang tidak patut diperturutkan. Bahkan hati sebagai anggota batin dikawal selia agar sentiasa suci murni dengan niat ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebagai bulan ibadah mengajarkan sifat-sifat kehambaan yang terpuji seperti tawaduk, khusyuk dan ikhlas. Hadis riwayat Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai Ramadan datang dalam 3 lafaz berbeza, iaitu yang pertama,
Nabi SAW bersabda bahawa siapa yang puasa Ramadan, kedua, siapa yang mendirikan Ramadan, dan ketiga, siapa yang mendirikan Lailatul Qadar dengan iman dan pengharapan ihtisab, akan diampunkan baginya segala dosa yang lalu. Secara umumnya, ianya adalah amal ibadah dalam menghidupkan Ramadan. Beramal ibadah dengan keimanan dihuraikan sebagai keyakinan dengan kewajipan dan pahalanya. Beramal ibadah dengan ihtisab atau pengharapan dihuraikan sebagai pelaksanaan ibadah bukan dengan tujuan lain seperti riak atau seumpamanya, sebaliknya semata-mata mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharap pahala. Seorang insan yang bertakwa sentiasa cakna, peduli atau ambil berat dengan perintah serta larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dirinya sentiasa merasakan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa melihat atau bersamanya di setiap situasi, sama ada sewaktu berseorangan atau berada di khalayak ramai. Dirinya seringkali bermuhasabah, menilai diri untuk pembaikan serta menuruti kebaikan setiap kali berlakunya keburukan. Dirinya sesama manusia lain sentiasa berinteraksi dengan akhlak yang baik serta kebaikan. Hadis daripada Abu Dzar dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah kejahatan dengan kebaikan, nescaya dia menghapuskannya, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Riwayat Tirmizi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Ramadan sebagai bulan ibadah mengajarkan ibadah-ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada yang wajib ataupun sunat. Ibadah wajib seperti solat 5 waktu, puasa, zakat dan haji bagi yang berkemampuan mesti dilaksanakan, manakala ibadah sunat sebagai penyempurnaan serta amalan yang mendekatkan diri, taqarrub seseorang hamba kepada Tuhannya. Solat tarawih merupakan ibadat sunat yang sangat digalakkan pelaksanaannya di bulan Ramadan. Namun bagaimana kedudukan dalam pelaksanaannya? Apakah kita melaksanakannya secara bersendirian ataupun berjemaah? Apakah dilaksanakan berjemaah tanpa disempurnakan dengan solat witir? Apakah langsung kita tidak mengambil penting tentangnya? Terkadang kita teruja melaksanakan solat sunat tarawih, sedangkan solat 5 waktu diringan-ringankan kewajipannya. Dengan berlalunya Ramadan, marilah sama-sama kita meneruskan momentum dalam beramal ibadah dengan memperkemaskan ibadah yang wajib dan memperbanyakkan ibadah yang sunat. Rasulullah SAW menjanjikan ganjaran ibadah puasa sepanjang tahun bagi yang menuruti ibadah puasa Ramadan yang wajib dengan puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal. Ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamin dahri." Siapa yang berpuasa Ramadan dan diikuti dengan puasa 6 pada hari bulan Syawal, maka ia seumpama berpuasa sepanjang tahun. Riwayat Muslim. Kaum muslimin yang berbahagia, Ramadan sebagai bulan tarbiyah mengajar kita menantikan waktu untuk beribadah, di mana waktu subuh dan maghrib menjadi penanda bagi permulaan dan penyudahnya kepada ibadah puasa. Setiap orang akan peka dengan waktu sahur dan waktu berbuka. Tabiat menanti dan bersedia untuk ibadah sebegini seharusnya dipraktikkan dalam pelaksanaan setiap pekerjaan harian kita. Mudah-mudahan kita akan lebih committed dan peka dengan setiap kerja-kerja yang kita lakukan. Ramadan sebagai bulan tarbiyah turut mengajarkan sifat berlumba-lumba dan mencari yang afdal, keutamaan dalam beramal ibadah. Justru di penghujung Ramadan ini, jangan dilupakan kewajipan membayar zakat fitrah yang boleh dilakukan sebelum terlaksananya solat sunat Aidilfitri. Pentingnya menunaikan zakat fitrah ini adalah kerana untuk menyucikan diri kita dan sebagai pelengkap kepada ibadah puasa. Hadirin yang dimuliakan, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran seperti berikut. Pertama, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa takwa dari sudut zahirnya ialah menjaga had atau batasan syarak
dan pada batinnya ialah keikhlasan hati beramal ibadah. Kedua, umat Islam hendaklah memahami bahawa integriti adalah manifestasi daripada nilai takwa seorang hamba yang sentiasa merasakan keberadaan Tuhannya sama ada dalam situasi muraqabah, iaitu yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihatnya, atau musyahadah, iaitu dirinya beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, umat Islam hendaklah menyedari bahawa tanda diterima ibadah puasa ialah istiqamah atau konsisten beramal ibadah selepas berakhirnya bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Al-Baqarah 138. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن ترزقنا بها الصدق وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ul qaribul mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa halikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilai binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfadha bi aini inayatika rabbaniyah wa bihifdi waqayatika samadaniyah. Jalalata malikina muazzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj Ibn Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihah was salamata mink liwaliyil ahdil Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafina war ra'iyati wal bilad wa baligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari.
dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan YIDE. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hazal waba wal bala wal marada wasyadad ida wal mihan bilutfika ya latifu innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabatil jadir. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'mahi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'dikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus shalah.